Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesurat 62. Baca serentak okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين Sadaqallahul azim. Sedikit ada bagi input sikit lah. Dalam menyebut hukum iqlab, ada beberapa perbezaan pendapat lah. Kebanyakan ulama-ulama di Syam, kebanyakan mereka ni menyebut iqlab ni dia tutup mulut, mim. Dan di Mesir saya duk perhati, ada yang menyebut secara menutup mulut dan ada yang sebahagiannya buka sedikit, yang kita kata kadar lebih kurang sehelai kertas lah. Jadi bermakna ada dua cara menyebut, sama ada mim tutup terus tapi tidak tidak rapat macam idgham tutup, mim ba'di dzalik, ataupun yang biasa di alam Melayu ni kita menyebut secara buka sikit lah, mim mana sikit, mim ba'di dzalik. Jadi itulah sikit. Dan nampaknya ayat ni saya tertarik lah baca pada muka surat ni. Kerana apa? Ini antara ayat yang mengajar kepada kita tentang betapa besarnya erti menginfakkan harta fi sabilillah. Di awal-awal dia sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai darjat kebaikan. Bahkan setengah ulama tafsir mengatakan al-birra tu ialah al-jannah. Maknanya kita tidak akan dapat masuk syurga sampai tahap tu sehinggalah kita boleh menginfakkan, sehinggalah kamu menginfakkan harta yang paling kamu sayang. Kata Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa-apa saja yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui. Asbabun nuzul ayat ni, dia bukan asbabun nuzul. Ada ayat ni ada berkaitan dengan satu kisah. Apabila seorang sahabat Nabi bernama Abu Talhah, bila turunnya ayat ni, maka dia pun jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku tidak ada apa yang lebih aku sayangi melainkan aku ada kebun bernama Bayruhaq. Kebun Bayruhaq ni kebun yang sangat subur. Bila sebut kebun Bayruhaq, Abu Talhah nak bagi, maka kebun itu merupakan benda yang bernilai lah. Kebun yang sangat bernilai, yang mahal. Dan
Diriwayatkan Rasulullah pernah singgah di kebun ni, pulang daripada mana-mana Rasulullah akan singgah berteduh di kebun ni, dan di kebun ni juga ada air, ada wadi yang boleh diminum airnya. Jadi bila dia sebut kepada Rasulullah, Abu Talha sebut kepada Rasulullah, aku nak infakkan harta aku, harta tu ialah kebun, maka Rasulullah kata apa? Rasulullah kata bah, Rasulullah kata. Hebatnya kamu. Bah ni bahasa-bahasa orang Arab dulu-dulu yang rasa macam tak disebut dah hari ni. Bah Rasulullah sebut. Menunjukkan perbuatan sangat luar biasa. Sebab nak infak kebun paling sayang ni. Paling sayang ni kita kalau ada kebun 10 hektar yang beri keuntungan beribu-ribu ringgit daripada kebun, tobat tak bagi. Minta maaf lah. Kalau nak bagi pun bagi sikit-sikit tak. Ni nak bagi semua. Rasulullah kata bah, zaka malun rabih. Dia kata, ini harta yang bernilai ni. Ini harta yang bernilai ni. Laqad sami'tu, kata Rasulullah, aku dengar dah apa hasrat hati kamu, tapi aku cadangkan. Aku cadangkan pada kamu agar kamu jadikan harta kamu ini infak kamu kepada ahli keluarga kamu. Lil aqrabin, Nabi kata gitu. Bermakna Nabi pun Nabi sangat bijak lah. Memang Nabi sangat bijak. Bukan sekadar Nabi ni menyuruh kita berinfak, tapi dalam masa yang sama manfaat daripada infak tu biar kalau boleh nampak juga kepada ahli keluarga. Maka Rasulullah cadangkan kepada Abu Talha, aku mencadangkan agar kamu jadikan tanah ini sebagai wakaf kamu ataupun infak kamu kepada ahli keluarga kamu. Setengah orang mungkin salah faham, dia kata mana boleh infak, mana boleh wakaf. Infak tak ada masalah lah, kalau kita infak sekadar infak biasa tak ada masalah. Tapi wakaf, dia kata mana ada wakaf untuk ahli keluarga? Sebenarnya ada wakaf untuk ahli keluarga yang dipanggil wakaf ahli ataupun wakaf zuri. Yang mana wakaf ni kita tetapkan faedahnya untuk ahli keluarga kita. Kita tetapkan faedahnya untuk ahli keluarga kita. Maknanya dia punya beneficiary istilahnya kepada ahli keluarga kita, sama ada anak, cucu yang kita namakan. Terpulang pada siapa? Wakaf zuri namanya. Kerana apa? Wakaf zuri, kerana apa yang Nabi cadang kat Abu Talha buat begitu? Kerana harta ni sangat bernilai. Dan kalaulah diwakafkan harta itu keseluruhannya kepada manfaat umat Islam, mungkin ada di sana ada orang yang hartanya mungkin sedikit, jadi dia nak infak, dia nak wakaf, tapi bila wakaf harta dia, anak-anak tak ada apa-apa. Jadi di situlah setengah ulama kata kita tak boleh menginfakkan harta kita, mewakafkan harta kita sampai memberi mudarat pada ahli keluarga kita. Maknanya kita infak harta kita, tak ada harta tinggal untuk anak-anak kita, semua wakaf belaka. Satu wakaf masjid, satu wakaf buat sekolah, satu rumah anak yatim. Anak tak ada benda, kelik kebir-kebir anak-anak. Tengok je abah lah. Bagus, tapi dalam masa yang sama memberi mudarat pada anak. Jadi kaedah ini dipanggil wakaf ahli ni ialah satu kaedah yang sangat baik. Pahalanya sama dapat pahala wakaf infak yang lain, tetapi dia punya keuntungannya difokuskan kepada ahli keluarga. Maknanya tanah tu milik Allah dah tukar nama istilahnya. Milik Allah wakaf, tetapi manfaatnya kepada mereka-mereka yang dinamakan daripada ahli keluarga. Dibolehkan dalam agama kita, memang dibolehkan. Jadi kalau nak terabat buat lah. Contoh ada banyak tanah, sebahagiannya nak bagi pada masjid atau sekolah, sebahagiannya bagi pada anak ahli keluarga kita, tetapi bila dah diwakafkan dalam bentuk wakaf ahli atau zuri ni, maknanya tak boleh ditukar milik, tak boleh dihibah, tak boleh dah. Maknanya hanya boleh diambil keuntungan daripada tanah ni, tapi tak ada milik sesiapa. Dia milik Allah, tapi keuntungan tu berlega di sekitar ahli-ahli keluarga yang telah dinamakan tu, daripada anak sampai ke bawah. Ini dipanggil wakaf ahli ataupun wakaf zuri. Allah, tuan-tuan, untungnya kalau kita ni sebenarnya, kalau kita ni rajin menginfakkan harta. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak berlalu satu hari dalam hidup kita melainkan ada dua malaikat yang zilan turun. Apa yang mereka buat malaikat ni? Malaikat ni yang pertama sekali, fayaqulu ahaduhuma, maka berkatalah salah seorang daripada dua malaikat ni, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan harta itu khalafa, pulangan dia. Pulangan sama ada keuntungan di dunia ataupun di akhirat. Keuntungan. Maknanya kita setiap hari kalau kita ada niat untuk menginfakkan harta, jangan bimbang, malaikat dah doa dah.
Ni pagi-pagi hari lagi dah masuk duit tabung masjid. Don't worry, memang ada dah malaikat yang mendoakan untuk kita, mendoakan keuntungan khalafa, dapat balik pulangan. Dan pulangan tu kadang-kadang tuan-tuan berlipat kali ganda lebih daripada apa yang kita keluarkan. Walaupun kita masuk RM10, janganlah mengharap tengah hari kan dapat RM100. Jangan harap gitu. Tetapi kadang-kadang kita untung terlebih daripada RM100, tuan-tuan. Dan satu lagi malaikat akan kata apa? Allahumma ati mumsikan. Ya Allah, berilah pada si pemegang. Mumsik, pemegang harta ni, talafa, kerugian. Kalau kita kata bahasa mudah, melingkup lah. Orang kedekut dengan orang yang kaya, memang kita boleh tengok bagaimana cara hidup dia. Orang yang kuat infak ni, kita tengok hidup dia, kalaupun tidak sekaya mana, tapi hidup dia senang dia. Selesa nampak. Kadang kita dengki pula, dia ni gaji rasa kecil pada aku, tapi senang nampak hidup dia, tak nampak susah, tak nampak mengungut. Tak? Kita mengungut kemain lagi, gaji bapak besar. Mengungut bukan main. Apa, kita punya mengungut tu lebih besar pada gaji kita tak? Orang yang gaji kecil kadang-kadang kita tengok, gaji kecil tapi relax je. Nak makan kat luar boleh. Tak? Apa nama, tenang je hidup. Tak adalah nampak kelang kabut. Rupa-rupanya ada satu amalan yang mungkin dia lakukan, ialah dia suka menginfakkan harta. Allah, kalau kita dapat buatlah tuan-tuan, amalan ni sangat baguslah. Infak setiap masa. Kadang-kadang tu kita sangat takut kepada infak, sehingga kan bila ada orang minta apa, sedekah pada kita duit kita ada banyak, duit pada kita ni bukan sikit, duit banyak, nak keluar RM10 pun kita rasa sayangnya lah. Sebab dengan RM10 tu kita fikir boleh makan tengah hari, boleh makan petang sekali tak. Sebab kita terlalu memikirkan dunia. Tapi cuba kalau kita fikir dengan RM10 itu dapat mungkin memulihkan harta kita. Memang pun itu prinsip sedekah pun. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka itu dengan tujuan apa? Untuk membersihkan diri dan harta mereka sendiri. Maknanya kita ni bersihkan diri kita dengan cara satunya ialah dengan cara menginfakkan harta kita fi sabilillah. Sama ada masuk tabung masjid, letak ke rumah anak-anak yatim. Kadang-kadang tu kita Allah banyak berkira sangat. Orang datang pada kita ni, siapa yang mengutuskan seseorang tu untuk mari minta sumbangan pada kita? Kita tak tahu. Sebenarnya Allah lah yang mengutuskan mereka tu datang pada kita. Sebagai contoh lah tuan-tuan, kat Kuantan ni kalau tuan perasan ada seorang yang selalu minta sedekah, yang orang Bangla, yang janggut panjang, dia jalan kaki, dia bawa ayat kursi. Alahai, tiap bulan lah jumpa. Asal cukup bulannya adalah dia sampai. Memang antara kerja dia lah dia pusing. Dia kata, dia pergi Tok Sira dia ada. Dekat Berserah tu memang ada. Kota Syah wallah alam, mungkin tak berani masuk sebab pagar ada security tak. Dia setiap kali datang tu dia akan bawa kecil je. Dia jual macam kita kata macam jual lah. Ayat kursi tu. Kita bagi berapa, dia bagi sekeping. Kadang-kadang tengok tu yang besar tu pula ayat kursi tu, yang putus state. Alah, aku boleh buat. Dia datang rumah kita. Saya memang selalu dia datang rumah. Kalau kali pertama fikir, dia ni lagi. Geram sungguh lah. Tak ada orang lain yang nak minta. Tapi bila fikir, kenapa dia datang rumah kita? Siapa yang hantar daripada kita? Kenapa dia rasa nak datang rumah kita? Fikir-fikir balik, mungkin ada sesuatu tak? Saya pun lah bagilah. Kadang-kadang kita tengah baring, penat tidur, adalah anak saya kata, "Baba, ada orang kawan baba," dia kata. Anak saya kata, "Baba, kawan baba datang." Saya jenguk-jenguk, lah, kawan aku dah pula. Rupanya dia. Bila nampak dia tu, saya pun bagi pada anak, suruh bagi. Setiap kali dia datang tu, memang antara amalan yang saya buat ialah bagilah. Tak banyak pun, kadang RM5, kadang RM10. Lepas tu doa kelas saya tu. Mudah-mudahan saya mau rezeki. Panjang doa dia. Tak tahulah dia doa apa tak. Kita amin je. Kadang-kadang dengar bunyi macam Arab-Arab sikit, kadang bunyi macam bahasa dia lah. Bahasa Bangladesh tak. Saya amin je lah. Mana tahu tuan-tuan, dengan sebab kita infak RM10 itu, Allah membantu kita banyak perkara lain. Allah membersihkan harta kita. Allah memberi kesihatan pada tubuh badan kita. Allah memberi kebaikan pada anak isteri kita. Kita tak tahu. Bagi tuan-tuan, ni kadang kita ni banyak berkira. Cuma ialah kadang-kadang mungkinlah kita rasa stres juga bila ada orang minta sedekah dekat mana? Dekat bank. Kita pergi cocok duit kat bank, menjangkakan ada duit dalam tu. Dia tunggu kat cermin tu. Mengancik semangat untuk rumah anak yatim. Kita pun nak, kejap lagi. Tunggu saya keluar duit dulu. Pergi cocok-cocok, gaji tak masuk lagi. Mula cemas nak keluar macam mana lah ni kan.
Kawan tu duduk gitu dah menunggu. Lambat pula abang ni. Pas sana sini dah. Keluar satu-satu kad lah. Duit langsung tak ada. Dah lah, nampak ada orang kumun ke atau ada orang lain pergi situ, cepat pum lari. Lajunya abang ni dah. Cuba kita kalau contoh ada 10. Saya pernah buat lah tuan-tuan. Saya tak suka sangat infak berbanding orang lain. Tapi pernah saya cuba. Duit ada RM10 dalam poket. Adalah mamat minta sedekah. Aduh lah, memang tak nak bagi lah. Aduh, ai kata, ngapalah dia mari masa aku tak ada duit. Duit RM10. Bila Allah dalam hati nak, aku tak berasa malu juga kalau tak bagi. Tapi kalau bagi kan aku pula nak makan, tak boleh apa. Lalat, tak apa dah, ambil lah. Bagi. Rupa-rupanya petang kan ada orang bagi duit kita. Ustaz, bagi duit 100. Duit benda ni. Alah, ni hutang lama ni. Bila? Entah, saya pun tak ingat. Lama dah. Alhamdulillah, rupanya ada saja peluang-peluang. Ganti tu sentiasa ada. Setakat ini. Cuma kadang-kadang kita, yelah, kita tak fikir gitu. Kita kadang fikir, alah, bila dah habis RM10, habis lah. Takkan nak datang pula RM10. Tapi rupa-rupanya ada keluasan yang Allah beri pada kita sebab kita suka menginfakkan harta. Jadi ayat pertama daripada muka surat yang ke-62 tu, itulah kisahnya. Sambung balik pada kitab yang kita belajar ni. Tadi tu celoteh-celoteh. Baik. Kat mana kita tu saya pun tak pasti. Saya pun tak lama ni kita baca mungkin 1 atau 2 hadis sebab pukul 8 ni ada mesyuarat agung PIBG pula. Saya ni macam Tuan Razak kita lah. Jadi sekali mesyuarat agung PIBG kena terlibat. Terpaksa melibatkan diri. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey. Pada pertemuan yang lalu kalau tak silap lah, kita berhenti pada hadis berkenaan dengan uban Nabi yang kelihatan di kepala baginda Nabi SAW, yang mana dalam satu hadis menyebut sebanyak 14 urat rambut putih. 14 urat rambut putih. Dan bila saja Nabi SAW meminyakkan rambut Nabi, maka uban yang putih itu kurang sikit kelihatan. Rupa-rupanya cara untuk tidak nampak ketara sangat uban di kepala kita ialah dengan cara meminyakkan rambut. Dan meminyakkan rambut ni adalah sunnah, tuan-tuan. Dan bukan sekadar meminyakkan rambut, mengemaskan rambut adalah sunnah. Mengemaskan rambut adalah sunnah. Dan agama kita sangat menitik beratkan penampilan yang bersih, penampilan yang kemas. Kerana satu hadis Nabi sebut macam mana? Ada seorang lelaki dalam perjalanan yang jauh, ash'asha aghbara, kusut masai, berdebu muka dia, yamuddu yadaihi ila sama, menadah tangannya ke langit, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Tuhan, ya Tuhan. Sedangkan pakaian dia haram, makannya haram, minumnya haram, apa yang disuap ke dalam mulutnya adalah haram. Fa anna yustajabulah, adakah diterima doanya? Nabi tanya. Maknanya antara faktor-faktor doa kita ditolak Allah SWT ialah kita makan benda yang haram, pakaian yang haram. Dan sebelum tu pula Nabi sebut ash'asa aghbara, kusut masai kita ni. Lepas tu kita nak datang masjid, pakai yang elok-elok, yang kemas, terutamanya kita pergi masjid sebab kita nak beribadah, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran sebut khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan kamu ketika kamu hendak ke masjid. Bermakna bila pergi ke masjid ni pakailah baju yang cantik sikit kalau boleh. Kalau kita kerja gosok baju, pergi masjid gosok juga, tuan-tuan. Setengah kita ni memang selamba betul, memang cowboy betul, baju kedut 1000. Kalau sekali dua tu tahanlah, mungkin tak dan nak contoh, terkejut orang dah komat dah, tak dan gosok dah, mencipuk kita pergi masjid dah. Tapi takkan setiap hari asyik baju kedut dah. Ini bukan watak kita orang beriman. Kita watak orang beriman ni pembersih, menjaga penampilan diri, tidak kusut masai, tidak berdebu muka. Yalah, kita tak berdebu muka kita sebab kita bukan duduk padang pasir. Duduk di Malaysia ni payah nak cari muka berdebu lah. Kita berjalan jauh mana pun tak berdebu muka, insya-Allah. Habis-habis berminyak gitu, itu pun kalau pergi ke mana berminyak muka tak. Jadi penampilan sangat penting. Maka Nabi, antara satu amalan Nabi ialah Nabi meminyakkan rambut. Bila Nabi meminyakkan rambut, maka uban tu
kelihatan kurang sikit. Rupa-rupa ada petua. Ya tuan-tuan, kalau tak nampak sangat rambut tu minyak, pakailah minyak rambut. Dan ni orang pakai apa? Pomade. Pakai pomade lah ni. Buat doyok bubuh kat janggut, bubuh kat misai tu, pintar tau. Macam tanduk kerbau, macam air galak. Rambut dah ni, rambut bukan budak dah ni. Bapak-bapak budak pun dah ni. Style buat doyok tau. Rambut kerah, ada belah pula sini. Macam-macam pesen lah hari ni. Kalau budak-budak tu tahan lagi, bapak budak pun lebih kurang ni minatnya. Minat kita mengemas tu okey, tapi jangan sampai berlebih-lebihan lah. Baik, hadis yang ke-39 hari ni. An Abdillah ibni Umar qala innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Ada sikit perbezaan dengan hadis sebelum ni. Dalam hadis ni kata Abdullah bin Umar, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya uban Rasulullah lebih kurang 20 urat rambut berwarna putih. 20. Jadi adakah perselisihan ini merupakan perselisihan yang apa? Kita kata patut kita kecoh kan? 14 dengan 20 sebenarnya tak perlu kita kecoh-kecoh. Ini mungkin kata ulama antara faktornya ialah ada sahabat yang nampak 16 dalam kiraan yang bukanlah takkan nak pergi kira, ya Rasulullah minta aku kira sikit uban kat janggut 1, 2, 3, agakkan. Bila agakkan boleh jadi 14, boleh jadi 15, boleh jadi 18, boleh jadi 20. Nabi nak beritahunya uban dan janggut Nabi tak banyak. Itu sebenarnya tak banyak. Kalau pun dalam hadis kedua sebut 20, tak banyak tuan-tuan. Cuba balik kita kira uban kat janggut kita. Saya ni dekat janggut saja berasa 100 lebih. Kita banyak lah. Maknanya dalam usia Nabi 60 tahun uban baru banyak tu. Subhanallah. Makna Nabi seorang yang menjaga kesihatan diri. Sebab uban ni puncanya selain daripada masalah keturunan dia beruban awal, adalah masalah pemakanan kita, kesihatan kita jaga penampilan diri kita ataupun jaga makan minum kita tak. Kalau tak silap saya lah, antara sebab kita mudah berubat ialah kekurangan vitamin C ke zat besi gitulah lebih kurang. Maknanya ada faktor pemakanan juga. Nabi SAW adalah seorang yang sangat menjaga makan minum. Nabi tak makan sebagaimana kita makan. Kita dok kata helah kita makan kambing semua, kita kata apa? Sebab Nabi suka makan kambing. Tapi kita tak ambil pula yang Nabi makan kambing tak macam kita banyak. Nabi makan kambing adalah saiz jari 2 jari ni. Tu pun tidak tiap-tiap hari. Kita bahan pagi, petang, siang, malam. Ada kambing siap. Sila memang molek lah silanya. Memang rapat. Kalau boleh tak nak bangun, kena angkat. Sudah-sudah lah. Berhenti-berhenti lah. Baru bangun. Kita tak. Beza dengan Nabi di situ. Jadi sebab itulah Nabi tak nampak tua. Bila ubah sikit tak nampak tua tuan-tuan. Tak nampak tua. Hadis yang ke-40. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ya Rasulullah qad shibta qala syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat engkau telah beruban. Ni best friend ni. Umar Sayyidina Abu Bakar tengok, ya Rasulullah, aku nampak dah beruban dah. Tuan ni dah beruban ni. Nak beruban dah nampak ni. Maka apa jawab Rasulullah? Tak ambil hati kalau kita ni, kau ni aku tengok beruban ni. Dulu jumpa hitam lagi rambut ni, putih dah ni. Kita mudah kecil hati. Alah, dah tua nak macam mana? Awak je lah ni dai rambut. Kalau kita bagi selalu dah. Rasulullah tak kecil hati. Rasul kata apa? Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun. Sebenarnya surah Hud, surah waqi'ah, surah mursalat dan surah amma yatasaalun lah yang menyebabkan aku beruban. Kenapa surah-surah ni menyebabkan Rasulullah beruban? Kerana surah-surah ini menceritakan tentang gambaran hari akhirat, gambaran hari kiamat, dan juga surah Hud yang pertama disebut. Bila ulama membincangkan surah Hud, kenapa Nabi sebut Hud dulu? Dalam hadis lain, contoh saya sebut hadis yang ke-41. An Abi Juhaifah qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naraka qad shibta. Qala sallallahu alaihi wasallam qad syayyabatni Hud wa akhawatuha.
Diriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau telah berubah ni." Baginda menjawab, surah Hud dan surah-surah sepertinya yang menyebabkan aku berubah. Surah Hud dan saudara-saudara dia, wa akhawatuha. Kenapa surah Hud? Maka ulama bahas sampai 2 kali jumpa surah Hud. Rupanya surah Hud ini, kenapa surah Hud ini beruban? Okey, sebelum tu, Rasulullah beruban bila membaca Al-Quran. Al-Quran tu surah apa? Surah Hud yang menyebab utama apa beruban. Dan di mana surah Hud tu yang menyebabkan Rasulullah berfikir banyak sehingga kan beruban di kepala Nabi, ialah pada ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Pada ayat tu rupanya kata ulama, fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Bermakna antara kesusahan dalam surah Hud ini ialah yang perlu yang menyebabkan Rasulullah berfikir panjang, dan kita pun kena begitu, ialah kerana apa perintah dalam surah Hud ni, fastaqim kama umirta, tu istiqamah tu susah. Tuan-tuan boleh datang ke masjid pagi ni, pagi esok belum tentu dia datang. Boleh datang malam tadi dengan kuliah, malam esok belum tentu, malam ni belum tentu lagi. Sebab nak istiqamah ni perkara yang paling susah. Istiqamah buat baik. Maka sebab itulah berfikir cara nak istiqamah ni pun boleh menyebabkan berubah kepala kita, tuan-tuan. Kalau orang tak berubah lagi tu, kita kata awak tak mikir langsung nak istiqamah ya. Kamuknya tak? Tidaklah, hanya kata gitu. Maknanya rupanya kita berfikir nak istiqamah ni pun susah, tuan-tuan. Nak semayang berjemaah, nak dengar kuliah, ada orang mari kuliah, orang mari semayang jemaah, tuan-tuan. Datang. Tapi nampak je ustaz ada kat belakang. Cepat je menciput balik. Sebelum dia kata, sebelum ustaz duduk kat kursi, baik aku balik dulu. Ustaz duduk sini segan nak keluar. Jadi mana-mana hak tunggu ni memang hak berani betul ni. Berani tu maknanya tak kira lah pukul berapa, pukul 7.30 lah, pukul 8 lah, tak kira. Memang berani betul ni, istiqamah betul ni. Tapi ada kita istiqamah mari semayang saja, tapi kuliah tak istiqamah. Maknanya susah, tuan-tuan. Nak istiqamah semayang, nak istiqamah puasa, nak istiqamah melakukan kebaikan, nak istiqamah infak ni bukan perkara yang senang. Bukan perkara yang senang. Maka sebab itulah Rasulullah bila tanya, kenapa ya Rasulullah kamu nampak beruban ni? Yang menyebabkan aku beruban ialah surah-surah tadi. Surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat dan juga Amma Yatasaalun. Surah-surah ini menyebabkan Rasulullah banyak berfikir tentang akhirat, banyak berfikir tentang amalan diri. Sejauh mana kita boleh beristiqamah dengan agama kita. Allah, tuan-tuan, susah, tuan-tuan, susah. Sangat susah nak istiqamah ni. Sebab itulah ada satu kita panggil moto sebuah parti. Tuan-tuan tahu tak? Apa moto dia? Fastaqim. Istiqamahlah kamu, sebab dalam satu jemaah yang kita katakan paling istiqamah melakukan kita kata menghidupkan syiar Islam ataupun menghidupkan Islam dalam jemaah, tapi rupa-rupanya dalam ramai-ramai yang kita nampak macam istiqamah tu, ada juga yang tak istiqamah. Sebab memang susah. Susah nak istiqamah ni. Nak buat baik sepanjang masa ni, payah, tuan-tuan. Kadang-kadang ada masa rasa penat dah. Orang nak tengok aku ni macam baik sangat lah. Padahal aku ni dia mikir sekala monteng semayang tak apa kot. Masjid tak pergi sekala tak apa. Ini istiqamah ni satu kerja yang sangat berat, sangat susah untuk kita lakukan. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh istiqamah, maghrib sini, isyak sini, subuh sini, maka tahniahlah. Zaman Rasulullah dulu, antara petanda orang munafik ialah, tanda dia nak kenal ialah dia datang semayang maghrib berjemaah kat masjid Nabi, tetapi isyak tak ke mana, subuh lagilah tak ada. Kenapa? Salah satunya ialah zaman itu dia tak macam zaman sekarang. Zaman hari itu dia gelap, dia tak ada lampu. Lampu tak ada. Jadi bila masa maghrib masih nampak lagi bayang manusia ni. Tak, sebab sebelum sembahyang maghrib itu kita nak datang ke masjid tu nampak. Dan lepas maghrib pun kita nampak lagi bayang-bayang tak? Jelas lagi lah muka kawan kita. Kalau sembahyang maghrib tanpa lampu, terus sekali malam ni tutup lampu semua. Maghrib nampak lagi. Tapi kalau isyak memang kena pergi dekat. Allah, awak rupanya Tuan Razak ingat ke siapa? Tengok dekat baru kenal kawan kita tak. Jadi bila gelap tak nampak, mereka kata apa? Senang lagi dia. Tak payah pergi lah. Rasulullah kata tahu. Rasulullah kata tahu kita tak pergi. Ni geng munafik. Itu sebab pertama. Yang keduanya ialah kenapa mereka tak nak pergi semayang isyak dan semayang subuh?
Kerana pada ketika itu di Madinah, waktu malam ni banyak hawam. Hawam ni ialah binatang-binatang berbisa yang duk melata kat bumi ni. Sebagai contoh, kalajengking. Jadi mereka ni, orang munafik ni, dia nak pergi ke masjid, memang dia takut. Dah lah dia tu tak, bukan beriman pun. Bimbang-bimbang kan mati tengah jalan, gigit dia kala tak. Jadi baik tak payah pergi dia tu. Lagipun Rasulullah tak nampak, gelap. Jadi tak pergilah dia semayang isyak. Semayang subuh, memang payah. Kita ni yang boleh datang semayang subuh, inilah yang lambang kekuatan Qatasah. Ni yang datang ni ramai, 2, 4, 6, lebih kurang 40 orang tak. 40 orang inilah panglima-panglima perang yang ada di Qatasah. Selebihnya saya rasa kat Qatasah ni kat dekat 1000 kat Umar tak? Ke tak sampai? Patutnya kalau kira-kira, kalau semua datang ni, rapat sampai kereta tu. Tapi di mana mereka? Mungkin di kalangan mereka tu ada yang tentera tak? Tentera pun tak datang. Tentera pun tak datang. Buang karen lah. Saya banyak kali saya ceramah dekat Mawila. Dan juga banyak kali juga kat Kem Batu 10. Panglima dia ada. Antara teguran saya kepada askar, saya kata, tuan-tuan, adalah benteng pertama ketika berlaku apa-apa pada negara kita. Tuan-tuan, benteng pertama. Nak lagi kalau askar Melayu. Askar Melayu yang kita panggil apa? Infanteri ni di depan sekali. Kalau tuan-tuan yang ada depan kami, tuan-tuan tak mari sembahyang berjemaah, apa yang kami boleh harapkan? Cik, kata ayat kita tak? Sedar ngata korang tak? Dah siapa suruh panggil kita ceramah tak? Tuan-tuan lah yang berada di hadapan kami. Kami tak pandai pegang senjata. Boleh backup kat belakang lah. Tapi alangkah sedihnya orang yang berada di hadapan kami tak kuat. Tak kuat tu di mana? Semayang subuh tak boleh berjemaah. Semayang isyak tak boleh berjemaah. Bukan semayang isyak, maghrib pun dia datang. Datang tak datang, bila panglima turun, barulah turun malam Jumaat. Dia orang malam Jumaat, panglima akan turun. Contohnya ada program bagus. Bila panglima turun semua. Tapi sepatutnya tidak boleh jadi gitu. Sepatutnya mereka ni kena bina kekuatan mereka tanpa perlu diarahkan. Sebagai contoh paling mudah lah, Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia boleh menggempur dengan tenteranya yang Nabi gambarkan, la tuftahunnal Qastantiniyah wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Akan dibuka kota Konstantinopel. Yang hari ni bandar tu dah tukar menjadi bandar Istanbul, kota Istanbul. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin tentera ini, dan sebaik-baik askar adalah askar ini. Bila Nabi sebut begitu, Nabi tak tuju pasal siapa. Nabi tak sebut pun Muhammad Al-Fatih ke siapa, tak sebut. Tapi Nabi kata akan ada masa kota Konstantinopel di bawah Empire Byzantine yang diperintah oleh orang Rom ni akan dibuka oleh tentera Islam. Pada ketika itu Nabi kata, tengoklah, pemimpin ni pemimpin terbaik, askar dia askar terbaik. Bayangkan tuan-tuan sejarah pembukaan kota Konstantinopel. Tuan-tuan boleh baca banyak buku tentang sejarah Konstantinopel. Saya naik dah tembok ni, tembok Konstantin. Dia ada tiga penjuru. Penjuru pertama menghadap Laut Marmara dan juga Selat Bosporus. Penjuru kedua menghadap Bulgaria hari ini, yang dipanggil kubu daratan, dan kubu yang ketiga ialah menghadap ke Golden Horn. Dia panggil Golden Horn ni tanduk emas. Dia tiga atas, kanan, kiri, tiga segi macam tu. Di kota Istanbul sebelah Eropah. Di Eropah pula ada bandar lama, ada bandar baru. Di sebelah bandar lama, di sebelah bandar lama ni lah adanya Hagia Sophia, ada Masjid Biru, ada Topkapi Place, ada peninggalan Hippodrome, semua di sini. Ini bandar lama. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan naiklah tengok kubu Konstantinopel tu. Kubu tuan-tuan yang paling kuat ialah kubu bahagian daratan. Dibina sebanyak 3 lapis. Satu lapis tuan-tuan ni tembok sama-sama masjid kita ni. Tembok, betul-betul tembok. Bukan kata jenis kita buat dinding gitu bersih dan tak. Tembok batu terus. Saya duduk perhati, ya Allah, berapa ribu tahun masih kukuh. Kita boleh naik lagi duduk atas kubu tu macam tembok besar negeri Cina. Itu apa kita architecture zaman dulu. Kukuh tak kukuh. Bukti kukuh tak kukuh. Tembok ni ketika Sultan Muhammad Al-Fatih kita merempuh daripada sebelah lautan. Tak runtuh. Sebelah lautan ni kuat, tapi dia tidak sampai 3 lapis, tapi kuat. Tak runtuh. Cuba ikut darat pun lagi tak runtuh sebab 3 lapis. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih bertemu kelemahan kubu Konstantinopel ni daripada mana? Sebelah Golden Horn yang bertanduk tu. Kerana apa? Pemimpin Rom, Empire Byzantine bina kubu tu di sebelah Golden Horn tu agak, dia buat kubu tu kuat tapi tidak sekuat yang dua ni. Jadi hampir 50 hari kalau tak silap Sultan Muhammad Al-Fatih menggempur, dengan pada ketika itu dah ada teknologi meriam.
Yang sebiji-sebiji peluru meriam tu berat 30 hingga 50 kilo, besar-besar gini. Peluru. Yang hari ni orang buat tandingan apa tu? Yang apa? Yang lelaki gagah tu dipanggil apa? Apa dipanggil apa? Strongman tu. Peluru tu bayangkanlah ditembak ke kubu Konstantinopel tak runtuh tuan-tuan. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang dikatakan juga seorang pakar pandai dalam bidang sains dan juga matematik, dia pandai matematik ni, dia pandai buat ukuran kiraan dia. Apa dia buat? Dia merempuh melalui Golden Horn dengan cara macam mana? Kenapa orang Rom tak buat kubu di sebelah Golden Horn sekukuh yang menghadap negara Bulgaria ini? Kerana mereka menganggap situ selamat. Kenapa selamat? Depan pada kubu tu, kalau hari ini depan kubu ada jalan raya, lepas tu ada pesisir sungai, Selat Bosporus. Selepas Selat Bosporus tu ada bukit. Jadi jangkaan mereka, kiraan mereka yang biasa, takkan orang nak mengempuh daripada bukit. Jadi selamatlah. Kalau buat kubu lebih kurang tak apa. Rupa-rupanya Sultan Muhammad Al-Fatih hebat tak hebat, dia arah tentera dia tarik kapal naik ke bukit. Daripada laut ni tarik naik ke bukit sebelah belakang sampai ke puncak bukit, berapa puluh buah kapal. Kemudian dia lancarkan, dia gempur kapal tu selari laju yang bom langgar, baru dapat masuk kubu Konstantinopel. Akhirnya tewas. Hebat tuan-tuan. Tak dijangka, sehingga kan ada sejarawan mengatakan dialah lelaki yang melayarkan kapal di atas bukit. Orang pertama melayarkan kapal di daratan dan juga di bukit. Dia orangnya. Sebab apa? Sampai tahap itu. Apa kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Cara berfikir luar biasa dalam umur 21 tahun. 21 tahun baru, Allah tuan-tuan. Kekuatan tu pada anak kita ada. Fizikal mungkin anak kita pun sekuat dia. Sebab anak-anak muda ini kan umur 20, umur 21, 22 ni kuat nak main gym. Kuat tu memang kuat. Tapi yang tak ada pada dia ialah kekuatan rohani dia. Luar biasa. Sebab Nabi sendiri mengiktiraf sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin ini. Dan sebaik-baik tentera ialah tentera itu. Di mana bukti kekuatan mereka? Ketika hari pertama mereka nak dirikan solat Jumaat yang pertama di kota Konstantin yang ditukar nama kepada Islambul, ataupun nama Islambul tu maksud dia kota Islam. Islamlah, Bul tu kota. Zaman Mustafa Kamal Atatürk tukar Istanbul. Sebenarnya Islambul nama sebenar dia. Hari pertama nak dirikan solat Jumaat di mana di Hagia Sophia yang sebelum itu adalah merupakan gereja orang-orang Kristian. Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan tentera dia. Dia kata hari ini aku nak cari seorang imam untuk mengimamkan solat Jumaat pada hari ini. Jadi siapa-siapa di kalangan kamu semenjak akil balignya pernah meninggalkan solat fardu, sila duduk, dia kata. Siapa yang tinggalkan solat fardu semenjak akil balig, sila duduk. Kalau kita tuan-tuan duduk belaka, memang mula tegak molek lah. Siapa yang pernah tinggal solat fardu, sila duduk. Duduk semua tak? Lega daripada duduk kita, biar dia. Jadi askar Sultan Muhammad Al-Fatih ada duduk? Tak ada walau seorang. Ini kekuatan dia. Tak pernah meninggalkan solat fardu semenjak akil balik. Jadi tak dapatlah nak seorang je, nak imam je seorang. Tak dapat. Jadi soalan kedua, cabaran kedua. Siapa-siapa di kalangan kamu semenjak akil balik pernah meninggalkan solat rawatib, sila duduk. Duduklah sebahagian. Sebahagian lagi berdiri. Masih ramai lagi askar dia yang tidak pernah meninggalkan solat rawatib daripada zaman akil balik. Cabaran terakhirnya ialah, baik aku tak dapat lagi imamnya kundak. Siapa di kalangan kamu yang semenjak daripada akil balignya pernah meninggalkan qiyamul lail? Ni soalan kalau kita tanya hak tu kalah kita. Sila duduk. Duduklah semua. Bukan bermakna mereka ni tak pernah buat tapi tidak istiqamah daripada akil balig. Kita kalau kira-kira bukan semenjak akil balig, semenjak anak kita akil balik tu bila pernah tinggal tak qiyamul lail rasanya? Tak duduk juga kita dah. Jadi duduklah semua sebab mereka ada miss. Tapi ada seorang yang berdiri. Cuba teka siapa yang masih berdiri? Dia sendiri yang masih berdiri. Bermakna dialah jadi imam. Betul lah dia pemimpin terbaik sebab dia tak pernah meninggalkan qiyamul lail tuan-tuan. Inilah kalau ciri-ciri pemimpin yang kita hendak ni. Tuan-tuan kalau nak cari pemimpin,
Oh, macam PRU lah dah. Pilihlah mereka yang tak tinggal qiyamul lail. Memang fail. Ramailah yang fail. Saya minta maaf saya sebut nama almarhum Tok Guru Ni Aziz. Di mana kehebatan dia? Inilah kehebatan dia. Tanyalah pada ahli keluarga, tanyalah isteri dia yang masih ada. Walaupun balik pukul 3 pagi, pergi ceramah mana, balik 3 pagi. Sampai rumah 3 pagi, tidur sekejap, boleh bangun pukul 5 qiyamul lail tuan-tuan. Tok Guru tak cerita, tapi ahli keluarga dia cerita. Kita nak tahu kehebatan kita, jangan tanya kita. Tu tanya, Ustaz buat qiyamul lail? Oh, saya kata, oh, memang saya tak tinggal. Oh, saya tak malam bangun. Oh, tanya saya, memang sedap menyembang. Tanya bini saya. Ni, Kak, nak tanya sikit isteri, lama jadi isteri Ustaz. Ustaz, bangun sembahyang. Bangun. Main subuh bangun lah. Qiyamul lail? Dia ketawa. Qiyamul lail? Minggu sekali? Dia kata, tahu kan? Nampak hebat ustaz kita, Tok Imam kita ni, rupa-rupanya dia pun tak anggun qiyamul lail. Tok Imam tak anggun qiyamul lail, jangan harap makmum. Makmum memang ada. Makmum ni ikut akidah Tok Imam lah. Tok Imam kurang, memang kurang. Tok Imam kurang khusyuk, maka makmum pun kurang khusyuk. Itu sipir dia, mudah tuan-tuan. Semayang kita, kalau kita kurang khusyuk, bermakna Tok Imam, kalau imam tak khusyuk, jangan harap makmum kita lebih khusyuk daripada kita. Sebab itulah imam susah kerja tuan-tuan. Tanya Syekh Abdul, senang nak dapat khusyuk. Nak khusyukkan diri kita tu, nak bagi jemaah khusyuk ni susah. Bahkan kena sumpah seranah di jemaah belakang. Time kita baca panjang-panjang, orang belakang kata macam-macam lah hati. Apa lama ni, sikit-sikit dah lah. Jadi hebat di situ, rupanya tidak meninggalkan qiyamul lail. Ini kehebatan almarhum. Tak tinggal solat tahajud bermula daripada zaman dia akil balik. Allah tuan-tuan, kita ni tahun sekali pun payah. Sebab itulah kalau kita ni rasa nak jadi pemimpin, perkemaskan ni dulu. Perkemaskan ni dulu. Perkemaskan ilmu, perkemaskan kekuatan rohani kita. Ibadah malam kena kuat. Solat rawatib jangan tinggal. Ngaji kena kuat. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Tafaqqahu qabla an tasawwadu. Tafaqquhlah, jadilah alim, jadilah faqih sebelum kamu jadi pemimpin. Kerana bila saja kamu menjadi pemimpin, kamu tidak sempat untuk menjadi orang yang belajar pun. Kamu tak sempat menjadi faqih bila kamu dah jadi pemimpin. Sebab bila kamu jadi pemimpin, kamu sibuk nak pergi lawak kawasan, kerja orang panggil sini, sejak kerja panggil sini, sampai kat Andy Lala buat lagu Assalamualaikum YB. Punya susah hidup YB ni. Mana ada masa? Jarang. Setakat saya pergi ceramah mana-mana, tak ada lagi YB dia dengan ceramah kita. Betul tak? Kenapa? Bukan tak nak pergi, sibuk. Campur tak nak pergi ada juga. Tak nak pergi tadi juga. Tapi kebanyakannya sibuk. Kita duduk di masjid, dia mungkin pergi melawat kawasan mana-mana. Jadi bila dah jadi sibuk ni, ada masa ke nak belajar? Tak ada lah. Sebab itulah belajar dulu sebelum jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin tu memang tak ada dah nak belajar. Sepatutnya bila jadi pemimpin, kita mengajar orang pula. Maka sebab itulah, kalau rasa tak ada kualiti tu, better ayah lah. Bagi orang lain lah, awak lah kawan tak layak langsung. Rasa kalau jadi pemimpin, esok kawan ni tak tahu jadi apa. Tunggal langgang. Rasa. Tak jadi pemimpin pun, semain subuh, semua 6.30. Mujur 6.30, kadang-kadang pukul 7. Payah kawan ni nak bangun subuh. Maghrib dia kadang-kadang pukul 8 pukul semayang. Jadi tak layak kawan jadi pemimpin. Patutnya yang sedar diri. Tapi berapa orang yang sedar diri macam tu? Semua cerita saya belajar ni sampai PhD gini-gini bla 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 bla. Cerita kehebatan diri tak. Pilihlah saya. Saya akan memberi kemakmuran kepada seluruh negara. Contohlah. Itu saya lah tu, bukan orang lain. Tuan-tuan, mudah-mudahan dua hadis yang kita sembang-sembang kepada ini bukan ngajar ni, nyembang. Banyak cerita pula. Dua hadis berkenaan jauh tu pergi daripada cerita Uban kenapa pergi sampai ke Sultan Muhammad Al-Fatih ni? Saya pun muskil. Anak ada muskil atas anak punya kapla. Macam mana boleh jadi pergi jauh tu? Tapi nak ceritanya, kekuatan itu ada di situ pada seorang pemimpin yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Kekuatan dia apa? Kekuatan dia pada ibadah dia yang kuat. Jadi apa namanya, walaupun cerita tentang hak luar daripada Uban tadi, walaupun lari daripada hadis perbincangan kita, mudah-mudahan adalah manfaatnya. Cerita pasal Uban ni nak cerita panjang mana sangat Uban tak? Jadi begitulah Uban di kepala Nabi ada lebih kurang 14 dalam 20 like. Dan antara penyebab berdasarkan apa yang Nabi sebut sendiri, penyebabnya ialah Nabi banyak berfikir tentang surah-surah yang kritikal tadi. Dan salah satunya surah yang kritikal itu ialah surah Fastaqim
Surah Hud, yang mana surah Hud ada fastaqim kama umirta, dan juga surah-surah lain Al-Waqi'ah, Al-Mursalat dan Amma Yatasaalun yang banyak menceritakan tentang kegemparan hari-hari akhirat. Nabi banyak berfikir tentang hari kemudian ni, menyebabkan tumbuhlah uban di rambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Tangguh tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Illal ladzina amanu was solihat wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.